Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membincangkan pengangkutan Bandar Mapan, di mana kita lebih melihat kepada pemeliharaan alam sekitar bandar tersebut, kemudian pasal pembangunan ekonomi, sebab tanpa pembangunan ekonomi penduduk tidak boleh cari makan dan mereka terpaksa pindah ke bandar lain. Kemudian sosial, kan keperluan sosial, perumahan, sekolah dan sebagainya. Tanpa ada rumah yang cukup, sekolah yang cukup, kedai-kedai yang cukup, orang akan meninggalkan bandar tersebut. Jadi ada beberapa isu utama dalam pengangkutan dalam pembangunan bandar. Pertama adalah globalisasi, di mana orang dan bandar barang-barang bebas keluar masuk. Dulu ni tak ada masalah, sekarang ni jadi masalah sebab terlalu ramai orang boleh keluar masuk, ya. Kemudian pengangkutan barang dan perjalanan manusia yang bertambah dengan pesat telah memburukkan pencemaran udara dan juga telah tekanan kepada keperluan infrastruktur pengangkutan. Kemudian keperluan infrastruktur ICT yang meningkat dengan amat pesatnya, terutamanya ramai orang-orang muda yang tak boleh hidup tanpa internet. Kemudian pendapatan yang meningkat menyebabkan permintaan kepada kualiti kehidupan yang lebih baik, dan juga demografi yang menjurus kepada ramainya orang tua-tua menyebabkan bandar tersebut kurang produktif dan menyebabkan dia tidak kompetitif. Kemudian saiz keluarga yang mengecil dan ramainya orang yang duduk seorang menyebabkan permintaan rumah yang kian meningkat dengan banyaknya. Ini pun menjadi masalah sebab memerlukan tanah yang besar dan juga pembinaan yang pesat. Kemudian juga tanah-tanah pertanian dan hutan yang mengandungi pelbagai bio itu terpaksa dimusnahkan untuk pembinaan keperluan-keperluan manusia seperti rumah, dan seterusnya harga tanah yang meningkat dengan pesat di bandar-bandar menyebabkan semuanya menjadi mahal sehingga tidak mampu lagi dibeli oleh orang biasa. Dan juga banyak industri yang telah tidak beroperasi di bandar-bandar telah menyebabkan pengangguran dan masalah sosial. Tidak beroperasi ini sebabnya mereka tidak boleh bersaing dengan bisnes yang lebih kurang serupa di bandar lain. Dan juga bertambahnya perjalanan merentas sepadan negara menyebabkan bertambahnya kemasukan dan keluar barang-barang, maklumat dan dana, di samping mewujudkan kepelbagaian etnik dalam bandar tersebut. Dan apabila kita merancang bandar, kita mempunyai tujuan, bukan semata-mata untuk merancang, tapi ada tujuannya. Pertama, kita nak bandar itu indah, sihat dan masyarakat yang terintegrasi. Yang kedua, menggalakkan pembangunan ekonomi yang adil. Kemudian ketiga, menjimatkan penggunaan tanah. Yang keempatnya, membangun bandar dengan melihat bandar-bandar dan kawasan sekitarnya supaya dia tidak terasing. Dan juga dari segi tujuannya, kita nak memastikan lokasi cadangan sesuatu pembangunan adalah strategik dari segi alam sekitar dan jaringan pengangkutan yang sesuai. Keduanya, memastikan pembangunan bercampur dengan ketumpatan yang sesuai. Kita tak mahu renggang sangat, akan rugi tanah, ataupun padat sangat sehingga infrastruktur ataupun bekalan air semua tidak cukup. Jadi dalam perancangan bandar ini kita menangani isu-isu utama. Pertama, sepertinya kita merancang guna tanah dan infrastruktur yang akan menangani isu-isu utama. Yang kedua, mengurangkan kesesakan jalan raya dan pencemaran udara dengan merancang pembangunan yang bercampur dan padat yang boleh mengurangkan kenderaan bermotor. Kemudian kita mengurangkan masalah pemencilan dan pemisahan antara golongan masyarakat serta mengurangkan jenayah dan perasaan tidak selamat di kalangan penduduk bandar berkenaan. Apabila kita merancang bandar, secara tradisinya biasanya kita suka satu pusat di tengah-tengah bandar, tetapi trend sekarang ini tidak sesuai lagi sebab semua orang akan bertumpu kat pusat bandar menyebabkan bandar tersebut sesak. Jadi trend sekarang kita lebih dipanggil polycentric, dan setiap pusat ni memainkan peranan yang khusus. Macam ni ada 4, macam yang kedua ni ada 4 pusat. Ini dipanggil strategi decentralized, decentralized concentration. Di Kuala Lumpur kita semenjak tahun 81 telah
ke arah polisentrik, pusat berbilang, pusat banyak, daripada satu di tengah bandar menjadi 4 pusat bandar di Kuala Lumpur. Dan juga bandar lama biasanya dia lebar tapi tak padat. Biasanya banyak rumah banglo, tapi sekarang orang lebih kepada compact, padat, supaya lebih mudah menyediakan kemudahan-kemudahan bekalan air, elektrik, telefon dan juga jalan raya, dan mudah membuat membuat perancangan-perancangan yang lain. Dan juga short cycle, tadi kita katakan dia padat, sekarang short cycle maknanya semua keperluan-keperluan bandar tersebut kita dapat sediakan di bandar tersebut, misalnya rumahnya, pekerjaannya, makanan, bekalan air, bekalan makanan, semua disediakan oleh bandar tersebut. Tak perlu lagi orang daripada satu bandar terpaksa pergi berjalan jauh untuk bekerja di bandar lain. Di sana ada satu lagi yang perlu kita lihat adalah integrasi pengangkutan dengan perancangan guna tanah. Jadi biasanya ada 3 ni. Satu adalah dipanggil Transit Oriented Development, pembangunan berorientasikan transit. Keduanya adalah secara Belanda ABC, dan ketiganya adalah strategi pembangunan berasaskan koridor pengangkutan awam. Kita akan lihat satu persatu. Dalam pembangunan berorientasikan transit ataupun TOD, pembangunan itu biasanya bertumpu di sekitar stesen LRT ataupun MRT. Lagi dekat ke pusat ke stesen tu lagi padat pembangunan, dan makin jauh dia makin renggang, makin renggang. Contoh seperti ini, jadi apabila ada transit, tram sebenarnya, bangunan yang lebih padat berhampiran dengan pusat stesen tu, dan makin jauh dia makin renggang, makin renggang. Ini contohnya tadi di Eropah, ini adalah di Amerika, tengok di bawah ni ada laluan LRT ataupun MRT, dan pembangunan adalah di sekitar stesen berkenaan. Strategi Belanda pula adalah dia kategoriskan, kan, kalau ada laluan LRT, dia akan sekat penggunaan kenderaan peribadi, kan, dan diklasifikasikan 3 lah. A, B ni adalah ada pengangkutan awam pun disekat juga penggunaan kereta peribadi, tapi tidak yang seperti A. A disekat sampai hanya 10% saja yang boleh bawa kenderaan awam. Parking space tak ada, tempat parkir tak ada. Manakala C ni adalah di tepi highway, biasanya pembangunan ni misalnya adalah dalam bentuk seperti macam Tesco, kan. Jadi dia berada dekat highway dan kita bawa kereta. Contoh-contoh transit oriented ni lah Rotterdam. Kita tengok Rotterdam, pembangunan tu adalah berhampiran stesen tram, Manakala pembangunan yang berdasarkan koridor ini adalah seperti di Curitiba di Brazil. Dan ini laluan bas, dan bangunan adalah tinggi-tinggi di sekitar di koridor laluan bas tersebut. Satu lagi yang perlu kita bincangkan adalah apa yang kita sebutkan itu adalah perjanjian di Rio de Janeiro pada tahun 92, dikenali sebagai Agenda 21. Maknanya kita bersepakat, termasuk Malaysia, untuk menjaga alam sekitar pada kurun ke-21 ni, dengan lebih ni. Ada banyak clause dalam perjanjian tersebut, tapi yang saya nak ceritakan adalah hanya beberapa saja, iaitu misalnya peranan hutan buatan. Dan kita kena tambah hutan buatan banyak. Bila kita bangunan, banyak pokok hutan yang kita bersihkan. Kemudian pengubahan dasar-dasar kebangsaan berkaitan dengan hutan. Perlu juga mengambil kira tekanan-tekanan terhadap ekosistem hutan dan kesannya kepada kawasan dan sektor di luar perhutanan. Kadang kita buat jalan raya di sini, tiba-tiba kesannya 10 km kan di tempat lain. Ini pun perlu kita lihat, Dan juga pengangkutan, kalau pengangkutan awam tu dia mengurangkan, merosakkan alam sekitar, manakala kenderaan
awam ataupun kemudahan berjalan kaki atau berbasikal, kita boleh mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Jadi ini semua perlu kita ambil kira dalam perancangan kita. Kemudian kita kena lihat juga planted forest, hutan buatan untuk menjaga alam sekitar di bandar kita. Kemudian macam ni poros kapak supaya air hujan boleh masuk ke tanah, kurang air masuk dalam sungai, masa sama pokok-pokok berampiran boleh hidup. Kemudian dasar penggunaan pengangkutan awam yang sesuai. Macam ni di Putrajaya hanya 30% saja menaiki kenderaan pribadi dan 70% lagi menaiki kenderaan awam. Jadi saya minta pelajar-pelajar menjalankan tugasan pertama ini, cuba menilai bandar masing-masing mengikut parameter ini, dan cuba buat penilaian antara 1 hingga 10. Paling bagus 10, yang paling kurang 1, dan akhir nanti akan buat spider web dan bentangkan dalam kelas. Itu saja yang kita bincangkan hari ini. Sekian, terima kasih.